dapat dimaklumkan oleh akhi uh, cuma untuk buat slide-slide yang mungkin boleh kongsilah insyaAllah. Tapi kerana dimaklumkan ada dua siri dua siri untuk Ana minggu ni dan minggu depan pun tak silap Ana. Jadi insyaAllah Ana cuba yang terbaiklah untuk buat untuk minggu depan lah. Untuk hari ini tidak ada slide yang Anda boleh paparkan. Baik. Berkenaan dengan tajuk yang diberikan berkenaan dengan bahaya ateism ini kepada khususnya kepada akidah Islamiyah. Kalau kita melihat tulisan-tulisan, terutamanya kalau kita tengok tulisan Said Hawa, dia lebih kepada Islam kufur, Islam kufur. Jadi mana ada dua je. Senang, mana Islam yuaddi ila al-jannah wal kufur yuaddi ila an-nar. Dan kafir ni macam-macam jenis kafir lah. Kafir itu kalau orang beriman pun dia ada darajat dia ada kadang-kadang disebut mukmin, kadang-kadang muslim, kadang-kadang muhsin, kan dia maknanya dia ada pelbagai nama ataupun pelbagai sifat itu. Kadang-kadang ulama ini menyebut ada waktu yang maknanya sama, ada waktu maknanya berbeza-beza. Okey. Itu untuk orang yang beriman. Manakala untuk orang yang tidak beriman, kufur ni pun banyak juga. Kalau kita tengok di awal surah Al-Baqarah sendiri pun Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang antaranya sifat orang munafik, kan? Sifat orang munafik, kemudian sifat orang-orang yang tidak beriman yang kita sebut sebagai kafir. Tapi kalau kita tengok al-masir, masir maknanya tempat kembali. Munafik ke, kafir ke, mereka ni adalah tempat kembali mereka adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala khalidina fiha, kekal buat selama-lamanya dalamnya. Jadi sebab tu pandangan kalau tengok Said Hawa ni, Syekh Said Hawa menyebut maknanya Islam jahiliyah sama dengan kufur lah. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di mana tajuk kita? Tajuk kita ni adalah sebahagian daripada kufur sebenarnya. Sebab pada pendetilan kepada kufur tu ada yang kufur sebab sekian lah. Mungkin setengah-setengah kufur tu contohnya musyrik. Musyrik ni orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi apa hukum dia? Hukum dia kufur. Sahih. Tabaan maknanya dia adalah orang yang kafir. Tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Cuma kalau kita nak detailkan, dia adalah orang yang mensyirikkan. Ada manusia yang mungkin dia tidak syirik, tapi dia memang maknanya menolak unsur ketuhanan ini. Menolak Allah ataupun menolak mana-mana Tuhan. Bukan kata Allah Ta'ala, bahkan dia tolak semua sekali. Dia ni tak beriman langsung. Kalau kita katakan Yahudi, kalau kita katakan Nasrani, kalau kita katakan mungkin orang-orang yang beragama Buddha, Hindu dan sebagainya, mereka ni suka ada lah orang kata agama, walaupun agama tu bagi kita tidak iktiraf. Sebab kita nak sebut perkataan agama tu adalah inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala, yakni yang Allah redha adalah al-Islam saja. Yang lain tak sepatutnya disebut. Tapi dalam konteks kita nak memahami pemikiran manusia ni, yang kita terpaksa sebutlah supaya maknanya kita faham. Jadi golongan kalau kita sebut, satu saya sebut tadi golongan musyrik, satu lagi golongan yang kata beragama tapi agama dia memang tak betul lah. Mungkin menyembah Tuhan yang mungkin bagi dia tiga, mungkin bagi dia lebih daripada tiga, Tuhan batu dan seumpama dengan dia. Tapi hasilnya adalah kufur. Hasilnya adalah kufur. Dan ada satu lagi golongan yang kita sebut sebagai atheism ini. Golongan ini adalah golongan
etis dalam bahasa kita ini, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai orang yang mulhid. Orang mulhid ni etis ataupun mulhidin ataupun mulhidun. Nanti dia ada perkataan yang dekat-dekat jugalah, tapi bukanlah perkataan yang sama, tapi dia punya makna tu dia lain sikit. Kalau mungkin sahabat-sahabat pernah dengar perkataan muwahhid, kan? Muwahhidun, muwahhidin. Ini mulhidun, mulhidin. Dia bunyi tu dekat-dekat juga. Cuma makna dia lari jauh, makna langit bumi. Jadi kita sebut mulhid ataupun orang yang etis ni, mulhid, jamak dia mulhidun, mulhidin. Ini orang yang etis tolak Tuhan. Manakala muwahhidin adalah orang yang mengesahkan Tuhan. Maknanya dia mengisbatkan Allah Ta'ala. Itu maknanya langit bumi lari dia. Baik. Sahabat-sahabat boleh guna perkataan etis. Anak akan cuba guna perkataan etis. Kadang-kadang etis, kadang-kadang mulhid. Jadi Arab sebut mulhid. Ataupun ilhad. Dia punya wazan dia. Saya yakin ramai di kalangan pelajar yang belajar di IPG. Jadi insyaAllah mungkin boleh guna perkataan ini. Kita guna al-hada yulhidu ilhad wahuwa mulhid. Maknanya orang yang ilhad ni kalau dari segi bahasa Arab daripada lahada atau lahida, dia merujuk kepada, kalau kita guna dalam bahasa Melayu sebenarnya lahat, liang lahat tu. Had di kubur kan. Kita guna liang lahat. Jadi bila sebut liang lahat tu maknanya tanah yang kita buang sikit. Maknanya dia tak sama dah. Dia tak ikut ni dah, dia itu lahat dia disebut sebagai liang lahat tu. Jadi perkataan lahada atau lahida ini merujuk kepada Arab sebut sebagai al-main. Al-main maknanya kita lari, kita menyeleweng, kita cenderung. Mana kalau jalan yang lurus tu, jalan yang lurus kita kona sikit, kiri ke kanan ke, itu dipanggil al-main. Ataupun juga disebut sebagai ilhad. Kita lari. Lari daripada apa? Lari daripada Allah Ta'ala. Lari daripada sirat, daripada jalan yang betul. Jadi sebab tu bila kita sebut mulhid dari segi bahasa sajalah, ini perbincangan dari segi bahasa, dia merujuk kepada maknanya ketidakikutan kita. Jalan ketidakikutan ataupun kecenderungan terus kecenderungan dari cenderung lari daripada al-haq, daripada kebenaran. Itu mana dari segi bahasa saja, dari segi bahasa. Macam saya guna perkataan lahad itu, perkataan lahad, yang lahad itu di kubur tu, maknanya kita buat dia lari ataupun kita korek sikit. Korek, di situlah akan ditempatkan jenazah. Manakala bahagian lain tu dia sama rata tentu dalam sikit. Itu nak tunjuk lagi sifat perkataan lahad ataupun ilhad itu. Baik, kemudian kita pergi kepada definisi ataupun takrif ilhad ini. Sebenarnya dari segi takrif ni saya rasa taklah perlu sangat kita ikut takrifan ini. Yang pentingnya kita memahami konsep ilhad itu sendiri. Anda cuba bawakan antara yang diberi ataupun yang didefinisikan sebagai ilhad ataupun etis ini adalah satu fahaman ataupun satu mazhab falsafah yang berdiri di atas mana-mana fahaman yang menolak konsep ketuhanan ini. Yang menolak konsep ketuhanan, tak nerima Tuhan. Maksud kita dalam kurungan kita ni adalah bagi kita menolak saja Allah Ta'ala ataupun tak menerima Allah sebagai Rabb, maka itu dikira sebagai ilhad. Okay. Dan kalau konsep ilhad ini dia bukan kata Allah saja dia tak menerima.
hal lain, semua Tuhan sama. Macam dulu-dulu orang, maknanya kalau orang yang contohlah orang yang belum menerima Islam, belum menerima Islam dulu-dulu ada yang beragama Hindu, ada beragama itu, agama kami, ada yang kita tak kenali dia beragama apa. So mungkin agama dia adalah hawa nafsu, bagi dia itu tidak ada agama. Maka yang tidak ada agama itu biasanya disebut sebagai etis ataupun ilhad. Baik. Jadi maknanya konsep ilhad ini dari segi yang kita fahami, konsep menolak ketuhanan. Konsep yang menolak ketuhanan. Baik. Sama ada dia bersifat mazhab ke, dia bersifat apa, itu perkara yang maknanya bukan sama ada dia mazhab ke. Mazhab ni maknanya satu jalan, satu kaedah, satu pandangan yang orang ikut dia. Memanglah kalau kita tengok bukan kata bab ini, bab-bab yang lain pun dalam Islam pun ada mazhab-mazhab dia. Tapi dalam etis ni sebagai satu mazhab, maknanya dia ada pendokong dia. Dia ada pendokong dan ada pengasas dia, mungkin ada yang penggerak dia, dan mereka akan ajak orang supaya tak perlu beragama. Tak perlu kepada agama. Bagi mereka agama ini mungkin menekat kebebasan sebagai manusia. Sebagai contohlah, ini antara fahaman-fahaman mereka. Jadi apa saja fahaman yang menolak unsur din, unsur agama, maka dikira sebagai ilhad. Baik. Kemudian noktah yang ketiga adalah adakah terdapat di dalam Al-Quran disebut perkataan ini? Sebenarnya terdapat. Antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah kata apa? Walillahil asma'ul husna walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi alladhina yulhiduna fi asma'. Alladhina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah kata bagi Allah ini nama-nama Asmaul Husna yang maha baik, maha agung. Fad'uhu biha. Maknanya Allah SWT suruh doa di sini adalah doa al-ibadah. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala. Sama ada kita nak berdoa, memang doa betul, ataupun dalam konsep yang lebih luas, Allah SWT suruh kita berdoa, maknanya berubudiyahlah kepada Allah Ta'ala. Kemudian lawan dia apa? Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i. Dan biarkanlah orang yang menolak Allah sebagai Rabb. Yang menolak Allah sebagai Rabb. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sayujzauna, mereka itu akan dibalaslah di atas apa yang mereka kerjakan. Yani yang mereka tolak ataupun yang mereka tinggalkan, yakni tinggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya hal ini memang dah disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran. Banyak lagi, antaranya boleh anda cuba sebutlah. Antaranya wa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina. Sesungguhnya orang yang bila kita sebut sesungguhnya orang yang yulhiduna fi ayatina, tafsiran ulama ni bila sebut yulhiduna fi ayatina mudah saja. Makna yulhidu ayat, sepatutnya kita terima ayat-ayat Allah. Kita ni sebagai hamba Allah, slogan kita sami'na wa ata'na. Itu saja slogan kita. Tapi Allah kata sesungguhnya orang yang yulhiduna fi ayatina. Sami'na wa ata'na adalah itu kita punya slogan. Orang yang ilhad ini mungkin sami'na wa asayna.
yang tidak ada, mungkin tak dengar langsung. Tak dengar dan juga tidak taat kepada Allah. Allah kata lah, orang yang macam ni, orang yang yulhid, tidak percaya kepada Allah Rasulullah ni, mereka tidak boleh, mana tak boleh nak sembunyi, tak boleh nak mengelak daripada pertama pengetahuan Allah, yang kedua balasan Allah Ta'ala. Maknanya jangan anggap di dunia ni mereka selamat, di hari akhirat mereka juga selamat. Tak. Di dunia mungkin dapat hidup dengan cara mereka, tapi di hari akhirat balasan yang syadid. Lahum azabun alim. Azab yang maha pedih Allah SWT timpakan kepada mereka. Jadi itu antara anda rasa boleh bacakan dalam ayat yang lain, wa may yurid fihi bil ilhad bi zulmin nuziqhu min adabin alim. Maknanya siapa yang nak buat ilhad ini, benda-benda yang menolak Tuhan, maka kami kata Allah akan azabkan dia dengan azab alim. Jadi ini ada beberapa ayat yang Allah SWT cerita kepada kita keburukan dan juga akibat orang-orang yang melakukan ilhad ataupun etis ini. Bila sebut etis, maknanya dia memang tidak beragama. Kalau dalam masyarakat kita sebut etis ni, orang yang tak agama. Bila orang tidak ada agama, so tidak ada orang yang macam ni dikira sebagai ad-dal ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Antara yang mungkin setengah orang menyatakan mereka ini adalah orang yang tidak beriman dengan al-ghair mahsus. Antaranya Muhammad Qutub dalam buku beliau lah berkenaan dengan al-jahiliyah fi qarn al-ashrin. Jahiliyah pada abad 20. Abad 20. So antara yang disebut membahagi dua ya. Al-iman bil ghairil mahsus, maknanya dia beriman dengan benda yang tak boleh dicapai oleh panca indera. Jadi kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman dengan benda-benda gaib ni, benda yang tak boleh dicapai. Akal kita tak capai, penglihatan kita pun tak nampak, pendengaran kita pun tentu tak dengar apa yang Allah SWT cerita berkenaan dengan azab kubur dan seumpamanya. Jadi kita masih lagi beriman, bukan maknanya beriman kepada ghair mahsus. Kita beriman kepada ghair mahsus, dan ini adalah sifat orang Islam. Seperti kita belajar alladzina yu'minun, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi golongan yang ilhad ini, golongan ilhad, yakni mereka tak beriman. Kalau kita nak kata mereka beriman, boleh, tapi mereka beriman dengan al-mahsus. Mahsus maknanya beriman kepada benda-benda yang boleh dicapai dengan panca indera. Ini mungkin adalah ciri mereka. Kalau kita melihat kepada beberapa agama, ajaran lah. Kalau Yahudi, Nasrani, mereka meyakini ada hari pembalasan itu. Seolah-olah mereka beriman juga kepada Allah Ta'ala, seolah-olah mereka beriman pada masa sama, banyak yang mereka tolak. Tak apalah, sekurang-kurangnya mereka adalah makna bila ditanya pasal apa mereka semayang, cara mereka dan sebagainya. Mungkin ada unsur neraka syurga. Sekurang-kurangnya keyakinan itu ada, walaupun bagi kebanyakan salah, maknanya mereka syirik dan sebagainya. Baik, agama Yahudi, agama Hindu ataupun agama Cina, agama dipanggil apa, agama jenis Buddha ini, ada meyakini mereka bagi mereka ada kehidupan selepas mati. Jadi sekurang-kurangnya mereka ni maknanya yakin cara mereka lah, makna ada mati, ada kehidupan selepas mati. Tapi main dengan golongan mulhid ini, golongan etis ni, mereka dah tak percaya lagi kehidupan selepas kematian.
Sebab benda tu tidak ada bukti. Tidak ada bukti yang manusia ni akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Mereka akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Yang ini dalam Quran disebut golongan ini juga, golongan mulhid ini juga, termasuk juga dalam golongan dahriyun. Golongan dahriyun ni habis masa tempoh kita ni habis. Dia hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada yang hidup hak mas umur dia pendek. Habis tu habis. Maka tidak akan kembali lagi dah. Hidup kehidupan ni tak akan ada lagi kehidupan selepas kematian. Yang ni yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya ayat waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm inhum illa yadhlimun. Maaf, inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, siapa mereka ini? Ad-dahriyun. Dahriyun ni lebih kurang golongan mulhidun. Mereka berkata, ma hiya illa hayatun dunya. Tidak ada kehidupan melainkan hak dunia ni sahaja. Namutu wa nahya. Di sinilah kita mati, di sinilah kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dah. Maknanya tak akan merosakkan kita melainkan masa. Masalah yang menentukan maksudnya. Masalah yang menentukan. Sampai maknanya kalau dia umur dia 50 tahun mati, habislah, tak ada lah. Tak akan kembali dah kehidupan itu. Kalau umur 30 samalah juga. Kalau umur 50, 60, 70, itu maknanya wa ma yuhlikuna illa dah. Wa ma lahum bidzalika min 'ilm. Makna Allah kata balik menemplak mereka tak ada ilmu, mereka tak tahu dalam bab ni, itu hanya sangkaan mereka semata-mata. Jadi inilah sifat orang yang disebut sebagai al-mulhidin. Al-mulhidin ini. Baik, itu antara ciri-ciri lah. Baik, selain kalau kita lihat kepada sifat mereka ini, kalau kita nak bandingkan cara pemikiran ataupun cara bertindak, cara memahami antara orang yang mulhidin dengan orang yang muwahhidin. Jadi saya harap sahabat-sahabat boleh dapat terima dia punya perkataan itu, muwahhidin dengan mulhidin ataupun mulhidin dengan muslimin. Itu senanglah. Baik. Kalau kita lihat daripada aspek itu, dari segi cara mereka memahami, orang Muslim ataupun orang yang baik ini, orang yang mukmin ini, dia boleh basir, ala basir. Basirah ni maknanya dia boleh tengok, dia boleh fikir, kemudian dia boleh gunakan ataupun kita baca dalam surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi orang yang beriman, orang Muslim, orang yang baik ini ataupun istilah yang saya dah sebut tadi, muwahhidin ini, mereka ni adalah mereka menggunakan basirah. Basirah maknanya menggunakan segala, dia panggil apa? Apa yang Allah bagi kepada dia. Al-Quran, kita ada Al-Quran, kita ada hadis Nabi SAW, kita ada dia panggil ayat kauniyah. Ayat kauniyah maknanya alam inilah, alam ini. Kemudian kita ada Al-Quran Karim. Dia gabungkan semuanya ini untuk membuktikan bahawa Allah ada, kewujudan Allah Ta'ala itu. Jadi dia basirah. Orang mukmin ni dia melihat. Sebab tu kita dalam berdakwah pun ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Maknanya bila kita berdoa, kita berdakwah pun maknanya berdakwah dengan ala basiratin wa ana. Makna ala basirah, satu bil hikmah, itu satu hal lah. Yang keduanya kita berdakwah dan kita jelas dalam dakwah kita itu. Kita bukan nak mengajak kepada parti, bukan nak mengajak kepada pertubuhan, mana-mana dah. Hak utama kita ad-dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala nama-nama itu lain itu hanya sekadar wasilah.
dalam medan dakwah. Jadi manakala orang yang mulhid, dia adalah ammi. Ammi ni mana kita kata apa? Buta lah. Orang buta. Bila sebut buta ni tak nampak. Walaupun dia nampak kita, walaupun dia boleh bawa kereta sebab mata dia melihat, tapi yang kita maksudkan ini basirah ini bukan sekadar nampak dengan dua biji mata kita ni. Dia nampak dan dia proses dalam akal ini. Dia proses berpandu, dia kena ada panduannya, iaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeza dengan orang yang mulhid, mereka adalah pengikut yang a'ma, mengikut yang buta. Mereka ni tak tengoklah Quran kata apa, tak tengok hadis Nabi SAW kata apa. Mungkin mereka melihat alam sajalah. Bila mereka melihat alam, mereka tidak ada panduan, akhir sekali dia tengok macam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang maknanya kalau orang yang tak beriman, orang yang mulhid ni dia nampaklah. Main waktu malam tengok bulan, nampak bulan, bulan cantik, jadi Tuhan lah. Pagi esok hilang bulan tu, Tuhan pun hilang kan. Tengok pula matahari. So dia guna akal semata-mata dan juga apa yang nampak saja. Tapi Allah kata mereka ni buta. Kenapa buta? Sebab dia hanya melihat dengan mata kepala tapi tak boleh nak proses. Tak boleh nak terima dengan apa yang disampaikan oleh para anbiya, para nabi. Dengan ayat kauniyah itu. Jadi di sinilah yang Allah SWT sebut mereka ni a'ma ataupun umyun. Mereka ni adalah golongan yang buta. Berbeza dengan orang mukmin, orang yang muwahhidin. Mereka ni orang yang Allah bagi akal, gunakan akal, tapi akal semata-mata tidak mencukupi. Akal semata-mata tidak mencukupi. Itu berbeza. Kita dengan orang mulhid ini, orang mulhid dia guna akal semata-mata. Kita tak guna akal semata-mata. Bahkan akal bukan nombor 1, bukan nombor 2. Akal mungkin nombor 3 ataupun nombor 4. Yang nombor 1-nya adalah panduan daripada Allah Azza wa Jalla, panduan daripada Nabi SAW. Baik. Kemudian yang kedua, yang ni kalau kita buat bandingan tadi yang sebut pertama, maknanya mereka ini buta. Kita ataupun orang yang muwahhidin, orang yang baik ini, dia melihat dalam bentuk basirah. Baik. Yang kedua, kalau kita melihat, mungkin anda dah sebut tadi, yang kedua ni, orang yang muwahhidin dia hanya cari sebab dia. Dia hanya melihat selapis lah, kita kata melihat selapis. Dia melihat, bila dia melihat sesuatu tu, dia hanya kenapa malam? Pasal dah matahari terbenam, macam tu je lah. Dia fikiran dia simple. Fikiran dia simple. Manakala orang-orang yang beriman ini, dia lain. Dia nampak ini adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sebab tu Allah kata, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya perbezaan kejadian langit-langit dan juga bumi ni, dan juga perselisihan siang dan malam. La ayatin, dia adalah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kewujudan Allah Azza wa Jalla. Tapi itulah bagi siapa? Liulil albab. Orang yang bijak, orang yang pandai. Siapa dia orang bijak yang pandai ni? Kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Nabi kata al-mu'min kayyisun fatin. Orang mukmin ni orang bijak, orang yang pandai. Jadi maknanya orang beriman. Walaupun mungkin tak masuk sekolah, walaupun mungkin tak masuk universiti, dia adalah diiktiraf oleh Nabi SAW, al-mu'min kayyisun fatin. Orang mukmin adalah orang yang bijak, pandai. Soal dia masuk universiti itu soalan lain. Berapa ramai kalau anak pelajar yang masuk universiti. Tapi kadang-kadang kita jumpa juga anak-anak pelajar yang macam kita tak percaya dia pelajar universiti. Patutnya pelajar universiti ni orang yang bijak. Orang yang boleh guna akal dia dengan baik. Tapi dia utamakan benda lain.
tidak menggunakan akal seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, maka itu namanya orang yang, bagi kita orang yang tidak cerdik lah. Tidak cerdik. Itu bahasa lembut. Itu bahasa lembut. Baik. Saudara Muaz, ni dah pukul 10 lah. Kita nak ikutnya pukul 10 ya. Kerana nak lendi nasi lagi lah. Lebih kurang. Okay. Dalam 10 minit lagi kot. Boleh 10 minit. 2.30 boleh. Ni ada buah. Tak apa. Nanti kita buat bagi lebih ni lah. Ada slide tu dia laju sikit. Okey. Ana cuba masuk untuk jenis-jenis ilhad lah yang berlaku. Jenis-jenis ilhad ni, ana yakin sahabat-sahabat cuba memahami ilhad itu dan dia punya akibat dia pun kita dah tahulah. Maknanya orang yang mulhid ini, maknanya kalau dia mati dalam keadaan dia menyatakan berpegang teguh, dia yakin bahawa tidak ada kehidupan dah selepas kematian, tidak ada al-ba'ts, tidak ada kebangkitan semula, maka hukuman dia kita taraf segi hukum dia bukan beriman kepada Allah Ta'ala. Dia mulhid ke, dia dahri ke, itu tak kisah nama apa pun. Al-kufru millatun wahidah, kita pegang yang tu je. Kufur ni satu ya. Nama apa tu dia punya pasal. Nama dia kafir kan, nama dia musyrik kan, nama apa kan. Tapi yang kita bimbang adalah dia akan merosakkan fahaman sifat-sifat atau ciri-ciri ilhad ni. Dia boleh merosakkan fahaman orang-orang ataupun akidah umat Islam. Yang tu tajuk tu memang agak berat. InsyaAllah kalau sempat-sempat kita akan sambung insyaAllah untuk pertemuan seterusnya. Baik. Anda sebut tadi berkenaan dengan jenis-jenis ilhad. Jenis-jenis ilhad ni maknanya dia ada dua lah biasanya disebut oleh ulama. Yang pertama dia panggil ilhad tam. Ilhad tam ni adalah ilhad yang terus confirm maknanya kita mudah kita kenal dia adalah mulhid tam. Mulhid makna sempurna lah. Etis yang sempurna. Sempurna apa? Sempurna kekufuran dia. Jelas sekali dia punya etis penolakan dia terhadap Allah Ta'ala. Itu yang pertama lah. Jadi yang ni senang cerita ya ni. Senang cerita maksud anda tu mudah difahami. Jadi sahabat-sahabat saya pun difaham. Kalau memang dia kata dia tak percaya dah pada hari akhirat. Dia nak kata apa lagi? Maksudnya dia memang confirm. Kalau dia kata dah mati reput semua ni macam mana nak dikembalikan, nak hidup balik. Hal ini kalau kita lihat balik, jadi ilhad ini bukan kata zaman kita, zaman sebelum ini pun ada. Bermulanya bila dakwah Rasul kepada ajak masyarakat kepada Allah Ta'ala, kemudian timbulnya syirik, timbulnya kufur, timbulnya ilhad itu, maknanya dia bukan balik kepada satu kurun, dua kurun, maknanya bila timbulnya Nabi Adam AS, selepas daripada itu, mana bermulanya syirik dan sebagainya, maka waktu itulah ilhad ni dia mula timbul. Sebab ilhad adalah kalau kita lihat dia lawan kepada Esa Allah Ta'ala ataupun lawan kepada tauhid ataupun kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Baik. Anda nak sebut satu situasi fahaman ini menolak, maksud saya fahaman ilhad ini dia akan menolak ayat Allah Ta'ala. Allah SWT sebut dalam surah Al-Imran, surah minta maaf bukan surah Al-Imran, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat itu وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى
Wa iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi wa iz qala Ibrahim wa iz qala Ibrahim uh, Nabi Allah Ibrahim bertanya, kaifa tuhil mauta? Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan kematian, orang yang mati. Tapi ini bukan bermakna Nabi Allah Ibrahim syak wasangka, syak ragu-ragu terhadap kebesaran Allah Taala. Cuma Nabi Allah Ibrahim sebut dalam ayat itu, Allah tanya balik, qala awalam tu'min. Adakah kau wahai Ibrahim tak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Hanya nak menenangkan hati. Ini adalah sifat orang yang beriman. Tapi kalau orang yang mulhid ini, maka dia memang dia tidak ada soalan macam ni dah. Dia tidak ada, makna dia memang tolak Nabi Allah Ibrahim. Allah tunjukkan Nabi Allah Ibrahim dalam ayat yang sama lah. Khudh arba'atan minat tayr, ambil 4 ekor burung tu. Kan? Dicincang-cincang, kemudian diletakkan di 4 tempat atau 4 bukit yang berbeza-beza. Kemudian diseru, maka burung tadi Allah tunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim proses-proses pembentukan tulang berulang dan juga darah-darah tu akhir sekali dia akan maka terbentuklah 4 ekor burung yang asal dan terbang kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Ini nak tunjuk lagi ini orang beriman. Manakala orang yang mulhid, dia akan tanya macam tu dan dia tanya untuk menolak. Pertanyaan dia itu, bagaimana Allah hidupkan orang mati ataupun benda yang mati? Dia tak soalan yang mungkin sama macam Nabi Allah Ibrahim, tapi Nabi Allah Ibrahim bukan dia tak yakin. Berbeza orang mulhid. Mulhid dia tanya tu untuk menidakkan. Sebab tu dalam bab tanya ni pun, dalam bab tanya ada orang tanya dalam rasa dalam bahasa Melayu kita pun, dalam budaya bahasa Melayu, soalan ni macam-macam jenis. Ada soalan memang nak tanya betul lah. Ada soalan mungkin berbentuk sinis. Ada soalan memang untuk menidakkan. Adakah awak ni boleh buat ke ni? Dia ada nak mengecilkan kemampuan orang lain. So itu menidakkan. Jadi orang yang mulhid ini bila dia tanya macam ni, dia memang untuk menidakkan tiada Tuhan yang boleh buat yang macam ni. Jadi itu macam mana? Sebab tu mereka dikira sebagai dahriyun juga, mengikut peredaran masa. Masa itulah yang menentukan. Baik. Kembali kepada ilhad tam tadi. Ilhad tam maknanya memang jelas mereka menolak Allah Ta'ala. Yang kedua, ilhad disebut sebagai ilhad juz'i. Yang ni yang kita bimbang ni, ilhad juz'i ni biasanya merujuk kepada orang yang terpengaruh. Orang yang terpengaruh dengan etis ini. Kalau hak satu tu memang orang kata ibu, ayah, keluarga dia tu memang etis dan memang clear elok lah. Mereka ni tolak agama. Yang kedua ni dia panggil ilhad juz'i. Yang ni yang dibimbangi, benda ni contohnya meresap masuk dalam pegangan, dalam pemikiran orang-orang Islam. Ini kita bimbang. Okay, yang kita bincang ni orang Islam lah, orang yang lain pada Islam itu kita tak mahu sentuh lah. Maknanya orang Islam tapi kadang-kadang pemikiran dia itu ada unsur ilhad. Bila ada sikit-sikit yang macam ni, ini disebut sebagai ilhad juz'i. Ada mungkin 1 juzu, ada 2 juzu. Dia mungkin orang yang sembahyang, mungkin orang yang puasa, mungkin orang yang masya-Allah yang boleh pergi masjid dan sebagainya. Tapi ada unsur-unsur, mungkin sikit, mungkin banyak. Yang ni yang kita perlu maknanya kena jagalah. Sahabat-sahabat supaya sebar orang Islam hari ini ataupun keluarga-keluarga kita ni, supaya benda ni tidak ada dalam diri kita. Sebab bila
bila dia ada, dia macam benih ataupun dia satu jenis penyakit, kalau kita tak rawat dia, dia akan merebak akhir sekali dia boleh masuk ke kategori ilhad tam tadi. Dia akan masuk ke ilhad tam. Bila ilhad tam ni, ilhad juz'i ni boleh kira lagi, boleh kira maknanya kita harap, kita doa moga Allah ampun dia. Tapi kalau ilhad tam, maknanya tak guna lah. Sebab dia memang kalau dia meninggal dalam keadaan yang dari segi hukumnya kafir, dari segi nama dia itu tak usah kisahlah. Seperti mana yang anda sebut pada awal tadi, dia mulhid ke, dia munafik ke, dia musyrik ke, nama tu tak penting. Tapi yang kita nak adalah selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua yang dihormati sekalian, saya rasa setakat untuk siri yang pertama lah. Jadi untuk siri yang pertama, jadi insya-Allah pada siri yang kedua ni kita akan lebih fokus kepada asbabul ilhad dan juga pengaruh kepada akidah umat Islam secara lebih fokuslah insya-Allah dua tajuk lagi. Dua tajuk ataupun subtopik ini insya-Allah. Cuma nak recap balik lah dalam masa lebih kurang seminit dua. Yang pertama sekali berkenaan dengan bila kita sebut bahaya ni, dah tentu kita merujuk pada bahaya yang paling bahaya lah, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bahaya sekali. Jadi etis ni ataupun atheism ataupun ilhad ini, bila kita kata bahaya kepada akidah, dia merujuk kepada dia bukan masalah dosa kecil, dosa besar, tapi dia merujuk kepada maknanya boleh menyebabkan seseorang itu kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Ta'ala. Yang kedua, fenomena ilhad ini bukan fenomena baru sebenarnya, walaupun dia ditajdid. Ditajdid maknanya diperbarui oleh pendukung-pendukung dia itu, tapi dia sebenarnya kita tak kisah dia ni pendukung dia Yahudi ke, pendukung dia Nasrani ke, ya kita tak kisah. Memang sifat mereka macam tu, kan? Tak boleh cara nak merosakkan umat Islam macam ni, dia buat cara macam ni. Nanti mungkin ada cara yang macam lain, tapi semuanya nak tarik kita daripada al-haq. Bila tarik kita jadi al-haq, maka kita jadi orang yang mulhidin, orang yang cenderung lari daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, fenomena ini ataupun ilhad ini perkara yang kalau sahabat-sahabat tengok balik dalam Quran banyak. Jadi dia benda yang serius. Bila benda yang serius ni, itu yang anda sebut tu, dia melibatkan bukan dosa kecil, dosa besar. Dia melibatkan imma kekal selama-lamanya dalam neraka. Itu yang kita bimbang. Wallahiyahzubillah. Wallahu alam, mana saya setakat tu, dan anda mohon maaf lah di atas kekurangan dalam penyampaian ini. Setakat mana yang anda mampu sediakan, insya-Allah. Allahu alam, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu adalah sebab kelemahan sendiri, menampun kepada Allah, minta maaf di atas barang kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Muaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Basir atas penyampaian kita malam ni. InsyaAllah yang kita boleh nampak, kita boleh dapat dari Ustaz Basir tadi. Dalam berkenaan dengan asas kita nak tahu, kita nak faham betul-betul apa maksud ilhad tu sendiri, ateisme tu sendiri. Kita nak faham perkara ni benda yang dah berlaku, bukanlah baru saja yang berlaku, tapi dah lama berlaku. Dan kita nak faham apa sebenarnya siapa mereka ni, kan, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung lagi kuliah berkenaan ateisme ni dengan Ustaz pada minggu akan datang, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita buka sekarang untuk sesi soal jawab. Jadi sesi ni berkaitan dengan penyampaian tadi saja. Boleh gunakan ruang chat atau bertanya terus pada penceramah, insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh diajukan, insyaAllah.
Saya insyaAllah ada satu soalan daripada sahabat Ana. Kita untuk berkaitan dengan etisme sendiri, apakah bahan-bahan rujukan yang sesuai untuk jadikan rujukan? Rujukan apa yang boleh yang sesuai? Okey, untuk etis ataupun etisme ini ataupun ilhad ni, kalau buku Arab tu mungkin banyaklah kalau Arab ni. Tapi kalau kalau dalam bidang kita kata usuluddin ini, sebab dia lebih kepada usuluddin lah. Akidah apa semua tu lebih kepada perbandingan agama. So boleh rujuk balik dalam uh, al al-firaq al-islamiyah sebagai contohnya, tapi buku ni buku lama lah. Al-firaq islamiyah ni adalah buku-buku lama lah. Cuma kalau nak tengok yang moden tu, ana rasa kalau buku yang biasanya dia merujuk tulisan-tulisan ulama ni, dia kalau nak tengok betul etism atau etisme yang style moden ni, memang kena tengok balik rujukan barulah. Kalau hak biasanya yang ditulis oleh para ulama ni, dia tak kadang-kadang dia tak sebut itu sebagai mulhid ataupun etis dalam bahasa Melayu. Dia sebut secara umum. Cuma fahaman depa ni kita kena bezakan antara yang percaya kepada Tuhan dan juga yang memang tolak terus Tuhan ni. Sebab Tuhan sebut pangkat awal tadi supaya kita dapat bezakan antara walaupun anda sebut al-kufru millah wahidah itu, tapi ada bezalah setiap dia punya istilah itu, mustalah itu. Bila kita musyrik, dia pasal ini, pasal isyrak. Kalau yang jenis apa nama abadatul asnam tu, mana orang yang sembah berhala. Ada yang hak dahriyun yang lebih kurang mulhid jugalah. Dahriyun salah satu daripada cabang mulhid. Jadi kalau ditanya kepada anak sebut satu buku yang nama mulhid tu agak ataupun ilhad. Kalau sahabat-sahabat yang ada boleh akses Arab tu lagi nak rasa lebih mudah lah. Kan tulis saja al-ilhad fi al-Islam sebagai contohnya, dia akan keluarlah. Jadi tulisan-tulisan yang boleh dibaca walaupun mungkin orang kata dia perlu kepada rujukan dia, tapi biasanya dia akan sebutlah rujukan itu. Sebab memang kita tak boleh dari segi internet ni kita nak kena tabayun jugalah. Betul ke yang ni kan? So maknanya tengok balik si rujukan itu. So nanti kita tengok adakah tepat dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita nak rujuk Al-Quran terus, yang tu mungkin kemampuan kita untuk capai. So ni maknanya kita cari ya, ilhad ataupun al-mulhidun, mulhidin, apa nama? Saya ada baca lupa dah tajuk buku itu. Jadi insyaAllah bacaan banyak kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu ni kena tulis seperti mana tajuk itulah. Jadi nak rasa semua sahabat-sahabat yang ada dalam grup ini orang yang maknanya mudah, mana terdedah dengan penggunaan ICT ini boleh cari insyaAllah. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum. Ni ilhad ini memang dia ada dalam sistem tak? Dalam mana-mana negara. Ada dalam sistem mana-mana negara, maksudnya macam mana Rafi? Mungkin ada setengah negara tu mungkin dia gunakan ilhad ataupun atheism ni sebagai dia punya ideologi dia. Kalau Ana tak pasti untuk jawapan itu, cuma kalau kita melihat antara yang sebab antara ilhad juga
dia ada unsur, contohlah kalau kita kata fahaman komunis kan. Fahaman komunis, cuma dia ada perkataan lain dipanggil syuyu'i. Dan kita melihat bila sebut syuyu'i, ba'ath, semua ni, kalau dulu di Syria sebagai contohlah, dulu zaman atau zaman sekarang ni zaman dia Bashar tu dia kan. Bashar anak kepada Hafiz Asad. Dulu zaman Hafiz Asad dulu dikenal dengan sosialis komunis lah. Tapi mereka ni orang-orang yang nampak sembahyang kan. Nampak sembahyang. Nak kata mereka ni tak tolak Tuhan pun lepas sembahyang, wallahualam lah sembahyang tu pasal apa, tapi cuma asas, bukan asas nak kata anda pun tak berani nak kata mulhid, tapi cuma asas utama mereka ni sebenarnya Syiah. Dia campur. Dia campur antara soalan Syiah pun ada, komunis pun ada. Dia jadi macam tu. Bila anda tanya anak kenaan adakan negara, anda pun tak pasti yang tu. Berkenaan dengan ilhad ni, adakah negara yang mempunyai dasar. Dasar dia adalah dasar ilhad, maknanya tolak agama. Sebab dari segi kalau kita lihat, walaupun negara-negara ni biasanya dia akan merujuk juga kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tu Tuhan yang sangkaan mereka, tapi at least mereka nak kepada Tuhan. Tak kisahlah nama agama apa pun. Kalau kita kata India pun, dia memang dia penak kepada Tuhan. Tuhan cara mereka. Cuma adakah mereka ni dikira ilhad? Kalau dari segi bahasa umumnya, etis tu maknanya tak percaya langsung kepada Tuhan ni. Jadi kalau tengok nanti insya-Allah lah, kalau diizin Allah, kita akan lihat bagaimana yang dia lebih kepada faktor-faktor basyariyah itu sendiri. Bukan kalau kita kata Hindu, dia ada ya cara dia lah, tapi beriman kepada Tuhan dia lah. Tuhan dia. At least kalau nak ikutnya, dia percaya kepada Tuhan. Tapi bagi kita orang beriman ni memang kita tolak lah. Kita tolak semua tu. Kita nak kata adakah dia itu mulhid? Kalau dari segi bahasa Arab, dia mulhid juga. Cuma dalam konteks kita, kalau bahasa Melayu bila kita etis ni, maknanya dia tu memang tolak fahaman agama. Jadi untuk jawab soalan hantar tu, anda respon pada soalan hantar lah. Jadi anda pun tak pasti negara yang mengamalkan dasar etisme itu. Wallahualam. Wallahualam. Okay, so ada lagi ke? Ada satu soalan lagi. Akhi Samsul. Pernah tengok buku oleh Muhammad Rashidi Wahab. Anda tak puasan lagi, mungkin anda tak puasan buku dia bertajuk Risalah Isu Semasa Atheism, satu penelitian awal. Diterbitkan oleh Jakim lah buku ni. Betul lah. Anda tak puasan buku ni. Apa insyaAllah kita cuba tengok buku ni insyaAllah. Itulah mana. Yang ni bila lah, kalau anda ingat dia punya 2019 ya? Artikel ni terbit 2019. Buku tu mungkin awal lagi, tak tahu Allah. Oh, okey. Apa anda cuba rujuk insyaAllah buku ni. Jazakallah khair. Jazakallah. Ada Ustaz, ana bagi awal. Sana bagi. Ada bagi awal. Okey. Ya, ada. Yang tu ana bagi yang daripada Jakim tu. Okey. InsyaAllah.
Oh ini yang nanti ni kan. Baik, insyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada apa lagi. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Basir atas penyampaian kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi ya, akhir sekali kami dari Mahalan Siswa Kedah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini dan sudi meluangkan masa untuk kita mendapat ilmu dalam kuliah pada malam ini, insyaAllah. Jadi yang benar itu datang dari Allah, segala kurangan dan kesilapan itu datang daripada pihak kami sendiri, insyaAllah. Kami mohon maaf atas kesilapan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang pada link yang sama, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan doa rabitah, tasbih kafarah dan surat Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasratik syari'atik fawasiqil lahum marabitataha wa adimudha wa hdiya subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhfu washrah suduraha bifadhil iman bik وجميع توكل عليك وأهلها بمعرفتك ومتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.